Yang Mohamad Kulai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Dua item saja. Satu masuk B4 Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya rasa PRU ke-13 sudah lalu, tetapi masih ada banyaklah masalah teknikal yang saya tak tahu sama ada SPL kita memanglah mampu selesaikan secepat mungkin. Sepertilah semasa itu PRU ke-13. Saya rasa banyak itu petugas-petugas di tempat mengundi. Mereka tak terima arahan yang cukup tepat. Saya sendiri di Kulai. Saya sepatutlah setiap orang calon parlimen dan juga untuk DUN, mereka berhak untuklah menghantar satu orang untuk menjadi ejen tempat mengundi. Tetapi saya tak tahu mengapa dikawal untuklah tempat mengundi di Kulai. Pada mulanya informasi yang saya terima, arahan yang saya terima daripada petugas di tempat mengundi adalah Pakatan Rakyat kita, walaupun kami ada calon untuk parlimen dan juga calon untuk DUN, tetapi kami hanya berhak untuk hantar satu orang untuk menjadi ejen tempat mengundi. Tetapi sepatutnya calon parlimen, calon DUN, sepatutnya mereka hantar ejen tempat mengundi mereka secara masing-masing. Maksudnya Pakatan Rakyat sepatutnya ada 2 orang ejen di setiap bilik darjah. Tetapi saya tak tahu mengapa pada sesi pagi itu arahan yang kami terima di kawasan Kulai adalah Pakatan Rakyat hanya diizinkan, dibenarkan untuk hantar satu ejen tempat mengundi. Jadi saya harap bahawa masalah teknikal seperti ini tidak berulang lagi dan saya harap bahawa SPR mengambil perhatian untuk memastikan bahawa petugas-petugas yang dihantar oleh mereka menerima maklumat yang cukup tepat. Dan saya rasa isu kedua, teknikal kedua yang saya menemui semasa PRU ke-13 adalah ada orang bahawa walaupun mereka belum mengundi lagi, walaupun tangan mereka, jari mereka memang tak ada itu dawat kekal, tetapi apabila mereka pergi ke tempat mengundi, mereka dimaklumkan bahawa nombor IC itu telah digunakan oleh orang lain untuk mengundi. Tetapi kalau kita semak tangan mereka, jari mereka, memang tidak ada dawat kekal itu. Jadi saya harap ini adalah satu isu yang juga perlulah diatasi secepat mungkin, kerana walaupun PRU ke-14 mungkinlah jauh lagi, kita ada sekurang-kurang 3 tahun lagi, tetapi kita tak tahu bila pilihan raya kecil akan berlaku. Walaupun saya harap dia tidak akan berlaku lah. Tetapi saya rasa ini adalah masalah teknikal yang SPL sepatutlah mengatasi secepat mungkin. Lumut bangun. Kulai, saya ingin menambah kesan daripada kekeliruan ataupun kejahatan dakwat yang tidak kekal ini. Sebagaimana disebut oleh Kuala Krai tadi, seorang sahabat kita, seorang Major Tentera Udara telah dihukum oleh kerana membuat laporan polis dakwat yang dikatakan kekal tidak kekal. Apakah hukumannya yang telah dikenakan kepada beliau? Beliau sekarang didakwa dengan 7 tuduhan. 7 tuduhan oleh Brigadier Jeneral Sabri. Brigadier Jeneral Sabri, Tentera Udara Diraja Malaysia, dan allowance penerbangan dia sebanyak RM4,000 ditahan. Inilah kezaliman yang dibuat oleh orang-orang yang menyokong tanpa usul periksa. Oleh itu kita minta di dalam Dewan ini supaya menasihatkan Kementerian Pertahanan supaya tidak mengambil tindakan yang tidak menasabah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Saya masukkan ucapan dia dalam ucapan saya. Dan saya bergerak ke masuk B6, Jabatan Perdana Menteri. Bagi sikit. Saya juga ingin memberi maklumat kepada Kulai bahawa sekarang pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional kata tak ada pengundi hantu dan sebagainya, semuanya okey, semuanya rakyat Malaysia yang mengundi. Itu salah. Sebab saya ada seorang kawan, dia dari Dun Macap, mengundi di Dun Macap, dia bergegar-gegar Parlimen Alor Gajah, dia bergegar-gegar dari Singapura balik ke Malaysia untuk mengundi. Dia bekerja di sana. Tapi apabila dia sampai ke tempat mengundi, dia mengundi pada pukul 10. Tetapi SPR bagi tahu bahawa tempat dia tidak boleh mengundi. Dia tanya mengapa? Kerana tempatnya telah diundi oleh orang lain. Jadi maka ini berlaku rakyat Malaysia. Jadi terpaksa dia buat laporan dan sebagainya tetapi tidak diterima.
Saya nak bagi tahu kepada Kulai bahawa ini benar-benar berlaku. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Saya setuju bahawa perkara ini memang berlaku. Bukan sahaja berlaku di Penang tetapi juga di kawasan saya. Pada hari mengundi itu sekurang-kurangnya saya menemui 3 aduan yang sebegini. Jadi saya harap bahawa isu ini bolehlah diatasi secepat mungkin. Jadi saya masuk ke maksud B6 Jabatan Perdana Menteri Butiran 030000 iaitu belanjawan untuklah ICU ataupun unit penyelesaian pelaksanaan. Saya rasa kita mewujudkan unit ini untuklah melaksanakan projek kecil. Dan saya rasa ini adalah inisiatif yang cukup baik. Tetapi yang juga sama penting adalah kita mesti memastikan bahawa projek yang dijalankan oleh ICU ini memanglah bolehlah diguna pakai. Kerana di kawasan Kulai, Jabatan Perdana Menteri menggunakan peruntukan sebanyak 1.4 juta ringgit untuklah membina sebuah pondok polis di Bukit Permai dan jugalah 2 unit rumah kediaman. Saya rasa di sini saya bukan nak sentuh tentang isu kos yang begitu tinggi. 1.4 juta untuk membina satu pondok polis dan juga 2 unit rumah kediaman. Tetapi masalah di sini adalah walaupun projek ini dimulakan pada 2 Ogos 2006 dan diserahkan kepada PDRM pada 26 Januari 2010. Tetapi sampai sekarang Datuk Pengerusi, itu perumahan ataupun unit rumah kediaman di sana masih belum digunakan, masih tidak boleh digunakan kerana ada masalah dengan sambungan elektrik. Sudah 3 tahun setengah projek ini diserahkan kepada PDRM, tetapi rumah itu tidak boleh diduduki kerana ada sedikit masalah sambungan elektrik. Ini adalah dari jawapan Perdana Menteri yang bertarikh hari ini. Jadi saya rasa buat apa kita membelanjakan 1.4 juta ringgit untuklah membina pondok polis dan juga 2 unit rumah kediaman, tetapi selepaslah 5 tahun sampai sekarang rumah itu masih tidak boleh diduduki oleh anggota polis. Jadi saya harap bahawa kita boleh dapat satu jawapan yang munasabah daripada menteri yang akan jawab sebentar lagi, dan kita harap bahawa duit orang ramai, duit warga Malaysia ini memanglah akanlah digunakan secara bijaksana. Terima kasih Datuk Pengerusi.